Pertama-tama kita akan masuk dalam masalah yang dapat kita lihat dalam subtopik algoritma tingkatan 1. Yang pertama, subtopik yang sangat membosankan kepada pelajar, dan yang kedua, subtopik yang sukar difahami, di mana algoritma ini sangat-sangat memerlukan fokus yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, sukar mendapatkan marka pentaksiran bilik darjah, di mana guru susah untuk memberi marka lah dalam kelas untuk subtopik algoritma. Dan yang ketiga, tahap kepelbagaian activity guru yang kurang. Oke, seterusnya kita akan membincangkan kenapa kami pilih inovasi untuk membuat apps. Yaitu yang pertama, untuk membantu sistem pentaksiran bilik darjah. Macam yang saya cakap tadi, masalah pentaksiran itu guru suka memberi markah. Dan yang kedua, untuk menarik minat pelajar untuk lebih memahami dan tidak merasa bosan dalam mempelajari subtopik algoritma ini. Dan yang ketiga, untuk memudahkan pelajar memahami subtopik. Dalam apps ini kami membuatkan soalan dan nota yang begitu mudah difahami kepada pelajar dan guru juga. Dan yang terakhir, untuk membantu guru mempelbagaikan aktiviti menarik. Dalam apps ini kami menyediakan aktiviti yang menarik, di mana dalam apps ini kami telah menyediakan soalan sekaligus pelajar boleh bermain, di mana ini akan lebih menarik pelajar untuk mempelajari subtopik tersebut. Oke, dan yang terakhir yaitu tujuan kami membina apps ini karena ingin meningkatkan sistem pentaksiran bilik darjah yang lebih efektif. Dan yang kedua, untuk meningkatkan minat pelajar untuk belajar subtopik algoritma. Dan yang ketiga, meningkatkan tahap kefahaman pelajar, bukan setakat pelajar, begitu juga dengan cikgu. Dan yang terakhir, meningkatkan tahap kepelbagaian aktiviti guru untuk mengajar. Oke, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, ini adalah hasil inovasi kami, di mana kita telah menukarkan kit media kepada penggunaan yang secara umumnya kita cakap kita boleh menggunakannya sebagai e-pembelajaran. Itu kita boleh upload dia ke dalam website kita, iaitu di mana saya telah menggunakan aplikasi iSpring Suite untuk mengubah dari PowerPoint kepada aplikasi yang boleh kita upload lebih sesuai untuk digunakan daripada dia berbentuk PowerPoint. Okey, bagi contoh, kita besarkan dia sikit. Okey, kita boleh tekan mula. Di mana di sini terdapatlah kita boleh tengok ada nota, video dan kuis. Okey, aplikasi ini dibangunkan untuk kegunaan murid tingkatan 1, khususnya yang mengambil asas sains komputer, iaitu di mana tajuk ini, aplikasi ini tertumpu kepada pembangunan algoritma, iaitu di mana kita ada nota algoritma, di mana kita dia maklum algoritma ini terdiri pada beberapa, iaitu yang pertama adalah maksud daripada algoritma itu sendiri. Lepas itu kita melihat kepada struktur kawalan yang terdapat dalam algoritma, struktur kawalan pilihan, dan kita ada dua jenis struktur kawalan ulangan, di mana struktur kawalan algoritma ni ia cuma menerangkan maksud dan di button apabila kita tekan next dan next, di mana perwakilan akan mengucapkan pada dua lah. Dan ini juga adalah button home, di mana untuk kita mulakan semula dari awal. Tekan mula. Kami juga telah meletakkan video ke dalam aplikasi ini untuk membantu ia lebih menarik perhatian murid lah berbanding mereka membaca dan siap. Jadi kita bagi mereka untuk melihat sendiri apa yang dimaksudkan dengan algoritma dan sebagainya. Okey. Okey, murid boleh sesuaikan sama ada ingin besar atau kecil. Saya akan pause. Okey, saya juga telah menyediakan kuis, di mana kuis yang pertama sebagai contoh saya letakkan kuis. Kuis pertama saya cuma menggunakan PowerPoint untuk membuatkan ia. Jadi sekiranya kita tekan dia salah
dah dapatlah. Itu di mana pelajar cuma boleh ke soalan yang seterusnya apabila mereka betul. Dan begitulah seterusnya. Dan yang kedua adalah kuis, di mana kuis ini kami telah menggunakan iSpring untuk membuat sebagai ia lebih mudah lah berbanding kita menggunakan PowerPoint itu sendiri untuk membuat. Sebab PowerPoint kita kena songkar dan aplikasi iSpring ini juga membolehkan kita lah. Dan sering maklum, dia akan tentukan masa berdasarkan ke tahap kesusahan soalan yang kita buat lah. Sebagai contoh, di sini ada soalan di mana murid dikehendaki untuk membina atau memilih sendirilah. Seperti murid tu atau pelajar yang menggunakan ni, dorang boleh memilih apa yang dorang nak. Okey, sebagai contoh kita cuma ambil isi. Dan ini cikgu-cikgu yang membuat menggunakan aplikasi ni tak perlu berasa bimbang sebab ia secara automatik akan mengubah sendiri dan kita cuma perlu mengisi untuk bilangan markah. Okey, tengok dia telah paparkan apabila kita salah dan kita boleh continue dan ni kita boleh besarkan sedikit apabila kita nak nampak dan seterusnya. Okay, sebagai contoh saya letak jawapan ni. Okay, lepas tu jawapan salah. Jadi view result dia akan paparkan sendiri result berapa. Lepas tu kita punya skor markah berapa. Lepas tu passing score dia kita akan tetapkanlah berapa untuk lepas. Okay, kita boleh review juga apabila telah selesai. Murid-murid boleh review. Okay, dan kita close. Dan ni kita boleh buat satu soalan lagi lah. Dan itu adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita soalan yang dihasilkan daripada iSpring. Okay, ini adalah contoh daripada aplikasi macam orang bilang. Ini adalah salah satu contoh apabila iSpring kita menggunakan iSpring untuk jadikan dia pembelajaran yang murid-murid dapat buka dekat laptop maupun komputer. Tetapi kalau kita mau lebih mudah, sebagai contoh saya telah menukarkan PowerPoint ini kepada aplikasi iaitu seperti contoh. Right, ini saya telah mirrorkan contoh. Okay, ini adalah aplikasi tersebut. Okay, saya besarkan sikit. Okay, bentuk dia adalah lebih kurang begini. Di mana saya menggunakan untuk mengaplikasi iSpring tadi, saya menggunakan lagi satu aplikasi yang diberi nama Website to APK Builder. Okay, jadi menggunakan iSpring, PowerPoint dan kita dapat ubahlah ia menjadi apps. Okay, sebagai contoh bentuk dia ni dan saya rotate dia. Okay, ini adalah dalam bentuk rotation. Untuk landscape. Okay, kita tengok. Dia sama juga dengan apa yang telah dia, tapi ini lebih berbentuk kepada aplikasi di mana murid-murid yang membuat ni, murid-murid dapat menginstalkan aplikasi ini ke dalam telefon mereka tanpa perlu membuka lagi lah. Kalau dalam internet kita tahu perlukan data. Sekarang ni ia nak perlukan data sebab ia telah dibuat dalam bentuk apps. Jadi kita boleh tekan mula. Ya sama juga seperti interface-nya sama juga dengan apa yang kita telah buat menggunakan PowerPoint. Kita boleh tekan mula. Ia tidak jauh beza dengan apa yang telah dibuat yang saya tunjukkan tadi. Okey. Itu saja untuk inovasi kami. Sekian. Terima kasih.